kita pergi ke section seterusnya, iaitu section ketiga. But before that, Cikgu Taufik, let me introduce Cikgu Taufik dululah. Okay. So, Cikgu Taufik, Cikgu Muhammad Taufik bin Yahya, seorang guru RBT daripada SMK Kidurong, Bintulu, Sarawak. Beliau merupakan mentor TRIS untuk sekolah rendah dan menengah di sekolah yang dilantik oleh Institute of Social Informatic and Technological Innovation, iaitu under UNIMAS, selama 2 tahun from 2022 until 2034. Beliau juga meminati bidang percetakan 3D dan pernah menjadi mentor untuk pemenang dan naib juara dalam EBKF tahun 2021. Kini Cikgu Taufik terlibat dalam membangunkan alat pendidikan untuk RBT dan bekerjasama dengan tegas Institute Social Informatic and Technological Innovation dan juga IKM. So that's a brief introduction about Cikgu Taufik. So over to you, Cikgu Taufik. Oke. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat petang nih kiranya. Oke, jadi slot saya petang ini agak sedikit santai dan juga kita akan berkenalan lah dengan tool yang kita boleh gunakan dalam pertandingan ini. Oke, jadi sekejap saya share screen dulu. Oke, jadi tajuk petang ini adalah 3D printing in product idea prototyping. Jadi ini adalah kebiasaan kita bila kita dah ada satu idea, kita nak datang dengan satu model ataupun satu prototype produk kita lah. Jadi yang kita boleh gunakan dalam menterjemahkan idea kita adalah dalam bentuk 3D ataupun bentuk produk maujud lah kebiasaan dia. Tapi kalau kita nak ambil lebih mudah pada zaman sekarang, kita boleh gunakan percetakan 3D lah. Okey, jadi antara objektif kita punya pembelajaran pada petang ini, okey, jadi kita nak explore apa sinergi berkaitan dengan TRIS dan juga 3D printing lah. Jadi dalam ni kita nak mencari solusi, jadi kita boleh gunakan maafkan saya lah sebab saya ni bercampur sikit bahasa lah. Walaupun slide dalam bahasa Inggeris saya terjemahkan juga dalam bahasa Melayu lah. Okey, tapi kalau ada apa-apa soalan boleh diajukan dalam chat. Okey, jadi kalau gunakan 3D printing ini dia lebih cepat lah dan lebih memudahkan kita untuk mendemokan dulu tentang solusi yang kita cadangkan. Kemudian kita boleh mengaplikasikan prinsip TRIS ini di dalam kita punya model projek kita lah yang kita cadangkan dan kita buat dalam bentuk 3D dan hands-on experience lah. Tapi kita taklah hands-on experience sebenar-benar hands-on experience menggunakan printer 3D ataupun pen 3D, tapi kita gunakan satu tool yang saya akan kongsikan sebentar lagi lah. Okey, jadi antara sinergi yang ada di dalam 3D printing ini sebenarnya, kita dapat mencari ideality. Konsep ideality di dalam kita punya design ataupun dalam kita punya project idea. Dari segi geometri dia, jadi kita nak tengok adakah cadangan penyelesaian masalah yang kita cadangkan berdasarkan kita dah buat model fungsi, kita dah buat subfield tadi, kita dah tengok macam mana apa yang lebih sesuai, jadi kita boleh try dulu print mana yang sesuai. Kemudian dalam prinsip inventif ataupun inventive principle, kita boleh tengok di mana desain inovasi yang kita buat sendiri di dalam model kita lah. Jadi benda ini boleh dikatakan maafkan saya sekali lagi lah, banyak sangat juga dalam saya punya tangan. Kita nak cari satu solusi yang unik dan mudahkan kita lah. Kalau kita nak, contohnya kalau kita nak gunakan kaedah konvensional ataupun kaedah tradisional, ianya akan mengambil masa yang lama. Tetapi kalau kita cuma nak mendapatkan proof of concept ataupun membuktikan konsep
idea kita tu dapat dibuat ataupun tidak, kita boleh aplikasikan 3D design lah dengan 3D printing ni. Kemudian dari segi functional analysis, kita boleh memaksimumkan lah apa kita punya design tu lah. Secara ringkasnya cuma kita nak kaitkan apa yang idea kita tadi dengan design kita. Jadi dia sebenarnya walaupun secara teorinya dia bunyi macam complicated, tetapi apabila aplikasi dia sebenarnya bukan se-complicated teori dia lah. Jadi ini sekadar teori saja. Okey, jadi ini lebih kurang juga mengaplikasikan. Jadi kita nak tengok di mana ideality tentang projek yang kita nak buat tadi dengan idea kita dan juga konsep apabila idea itu diterjemahkan secara produk. Okey, kebanyakan daripada kita nanti akan majority kebiasaan dia kita akan buat produk dalam bentuk maujud lah. Tetapi bila kita datang kepada lakaran tu nanti dari segi desain dia, itu yang akan menjadi sedikit keresahan kepada guru-guru lah apabila nak nak jadikan idea itu produk yang sebenar. Jadi jangan risau, kita akan bantu cikgu bersama-sama. Okey. Jadi kalau kita nak bercakap tentang 3D printing tools ni, banyak sebenarnya. Ada 3D printer, 3D pen. Cikgu boleh gunakan mana-mana tools kalau cikgu berminat nak menjadikan pula. Maafkan saya sekali lagi. Kita nak buat bentuk projek kita dalam bentuk maujud. Cikgu boleh gunakan. Tetapi saya faham jugalah keadaan realiti kita juga di sekolah. Okay, ada sekolah yang ada sekolah yang tidak ada. Okay, di kesempatan ini saya nak promote juga, sekiranya cikgu nak gunakan 3D printing, saya akan bantu cikgu lah. Saya akan bantu cikgu print. Jangan risau. Saya akan bantu cikgu print cikgu punya model lah. Sekiranya cikgu buat dalam bentuk 3D. Kalau bagi sekolah yang tak ada 3D printer lah. Kalau sekolah yang ada 3D printer, boleh print sendiri. Okey, jadi ini 3D printing tools, 3D printer dengan 3D pen. Tapi sebelum kita print produk kita, kita akan buat desain dulu lah. Okey, dari segi desain, kita banyak sebenarnya tools yang kita boleh gunakan secara itulah kalau bergantung kepada kepakaran cikgu-cikgu sekalian. Kebanyakan kita memang dah didedahkan, okay, terutamanya cikgu-cikgu sekolah menengah, dah didedahkan dengan SketchUp for School, okay, dalam kita punya dalam kita punya dilema. Okay, dilema kita sebenarnya dah ada SketchUp for School, tapi ini yang lebih complicated lah, yang lebih kompleks dan membentuk satu produk yang lebih kompleks. Blender pun ada juga, tetapi paling umum digunakan oleh murid kita adalah Tinkercad. Okay, jadi hari ini saya akan demo sedikit produk menggunakan Tinkercad lah. Tetapi sebelum itu saya akan tunjukkan satu produk yang saya dah buat dulu, walaupun dia tak jadi produk yang reality, tetapi itulah yang kita gunakan di dalam kita gunakan di dalam pertandingan sebelum ni lah. Jadi saya share dulu kejap. Okey. Jadi projek yang saya buat sebelum ni adalah finger pen, okay, untuk pertandingan Maitris pada tahun 2000. Satu kali cool dekat sini, saya lupa. 2019 2018. Mungkin 2019 dulu. Okey, jadi finger pen ini adalah satu produk yang sebenarnya produk yang biasa sebenarnya. Dia taklah yang hebat sangat, tapi boleh dikatakanlah bila kita menggunakan prinsip TRIS untuk menghasilkan satu idea. Jadi di dalam penyataan masalah ni sendiri dan pengenalan bahan ni, okay, kita biasa gunakan pen adalah sebagai alat untuk menulis.
Tetapi bila kita melihat kepada beberapa perkara, terutamanya orang yang berlainan upaya, dekat sini saya letak orang kurang upaya. Tapi sekarang ini kita tak boleh melabel orang sebagai kurang upaya, kita melabelkan mereka sebagai berlainan upaya yang mempunyai kecacatan pada bahagian jari dan menyukarkan mereka untuk menulis sebab postur cara mereka memegang pen tu kurang sempurna berbanding kita yang normal. Jadi inilah idea yang pernah difikirkan dahulu. Jadi dari sudut pendekatan TRIS yang digunakan adalah engineering contradiction, analisis fungsi, sistem cetasan, 9 Windows dan resource mapping lah. Okey, ini antara tools TRIS yang digunakan di dalam projek ni. Okey, dari segi pencanggahan kejuruteraan sebelum ini. Okey, jadi ini kita punya statement, jika orang biasa boleh menggunakan pen dengan baik, maka penulisan itu boleh dilaksanakan dengan baik. Tetapi orang kelainan upaya, terutamanya di bahagian jari, belum tentu dapat menggunakan pen secara biasa. Jadi bila kita merujuk kepada 39 parameter percanggahan, kita melihat apakah parameter yang bersesuaian dengan permasalahan. Jadi dalam parameter yang dicadangkan sini adalah parameter 32 lawan dengan parameter 27, ease of operation lawan dengan reliability. Kemudian parameter 4 lawan dengan parameter 33 dan kemudian parameter 33 berlawan dengan parameter 23 lah. Okey, jadi setelah merujuk kepada parameter percanggahan, jadi prinsip inventif yang telah dicadangkan di dalam parameter adalah beberapa prinsip inilah. Prinsip 2, prinsip 17, prinsip 27, prinsip 28 dan prinsip 40. Jadi dalam slide ni sebenarnya saya tak komplit sebenarnya kenapa memilih apa nama tu prinsip-prinsip inventif di bawah. Tetapi akan diterangkan melalui model fungsi lah. Okey. Jadi dekat sini dalam model fungsi, ada kebiasaan dia ada pen. Saya biasa menunjuk sikit ni pen. Siapa? Okey. Ada pen. Jadi kebiasaan tangan manusia akan memegang batang pen dan pen itu sendiri akan memegang batang dakwat dan batang dakwat itu akan memegang batang pen dan kita akan menggunakan kertas lah untuk menulis. Jadi apa yang dicantas di sini, apa yang telah dibuang adalah kita melihat tangan manusia sekiranya mereka berkelainan upaya, jari mereka untuk memegang badan pen itu sendiri menjadi berlebihan. Jadi mereka perlu menggunakan efort yang lebih untuk memegang batang pen dan juga yang seterusnya lah. Jadi yang seterusnya kita buang. Kita buang badan pen, kita buang batang pen. Jadi tinggal tangan kita memegang mata pen secara terus dan digunakan untuk menulis pada kertas lah. Dan seterusnya bila kita melihat kepada 9 window, ini secara umum je lah. Masa tu saya taklah pandai sangat dengan TRIS ni. Cuma mencuba-cuba saja dulu waktu pertandingan ni. Kemudian dari segi sumber, resource mapping. Daripada segi ruang, kita jelaskan dari segi saiz jari, saiz tangan dan jarak ruang penulisan. Masa sebelum digunakan, semasa digunakan dan selepas digunakan, sumber dalaman bahagian jari dan tangan, sumber luaran ruangan untuk menulis, sumber mekanikal adalah sarung getah. Jadi batang pen ni tadi kita convertkan dia ke dalam bentuk sarung getah, di mana kita menggantikan, kalau mereka hilang jari, kita gantikan sarung getah dan kita letakkan sebagai jari mereka. Jadi melalui ini saya menggunakan 3D modeling lah. Ini yang telah dibuat menggunakan 3D modeling. Kalau
saya share dekat sini tentang saya tunjukkan desain yang saya dah buat sebelum ini. Okey, ini dalam bentuk ticket lah. Okey. Jadi kita desain menggunakan ticket. Jadi jari akan masuk pada bahagian ini, pada bahagian lubang ni, dan kemudian mata pen, dan kemudian kita convertkan tube ductwork daripada bentuk silinder kepada bentuk segi empat dan mempunyai satu tube lah untuk menyalurkan ductwork kepada mata pen. Okey, saya dah print sebelum ni, tetapi itulah tak tahu mana saya tikam benda ni. Jadi minta maaf lah, saya tak boleh tunjuk juga model dia ni. Kalau nak print balik pun dia akan mengambil masa lebih kurang 2 jam lah. Sebab model ini memang saya menggunakan jari saya sendirilah. Dia dapat dimasukkan pada jari dan digunakan untuk menulis. Sebab sedikit sebanyak bila saya melihat pada konsep ini juga, bagi diri saya sendirilah, saya sendiri ni tulisan saya cakap ayam juga, walaupun dah bergelar seorang guru, tulisan saya memang masih teruk. Tapi bila saya demokan benda ini, menulis, ambil dakwat cair tu, cucuk letak kepada hujung ni, penulisan saya bertambah lebih baik lah. Jadi masa akan datang kemungkinan kita akan jadikan produk ini sebagai satu realiti lah, insyaAllah. Jadi kita kembali kepada Tinkercad. Jadi siapa? Mana sudah ni tadi? Okey, sebelum kita pergi masuk Tinkercad, kita pergi rujuk dulu buku teks RBT tingkatan 2. Okey, jadi hari ini kita akan buat model lah, menunjukkan belajar desain dulu. Okey, ini yang dalam buku teks lah, tentang cawan yang panas. Okey, di dalam ini pun dia tunjukkan kita buat pemegang. Okey, cikgu-cikgu sekalian, selain kita buat pemegang kepada gelas yang panas, apakah prinsip lain yang kita boleh gunakan untuk membantu kita memegang gelas yang panas? Cikgu-cikgu sekalian, prinsip less sabar. Okey. Lagi? Okey, cikgu boleh Google dulu. Selain daripada kita membuat pemegang, macam mana kita nak memegang gelas yang panas tanpa berasa panas? Okey. Pakai straw. Okey. Older than student. Okey, tapi okey. Dekat sini kita boleh tengok ada idea-idea daripada guru, tetapi kita nak dengar, nak tengok apakah prinsip yang dicadangkan sebenarnya. Okey, saya bagi dekat sini pencanggahan fizikal dia. Gelas mesti okay, another dimension. Adakah another dimension itu bersesuaian untuk digunakan dalam konsep gelas, cikgu?
Okey, kita punya admin dah sharekan tentang 40 prinsip preventif. Okey, saya dah letak sini dalam chat dalam tentang para pencanggahan fizikal ya. Okey, thermal expansion. Okey, kita nak dengar cikgu-cikgu ni bercakap juga sebenarnya. Okey. Sekejap saya scroll balik. Okey, Cikgu Nolida, boleh jelaskan tentang idea cikgu tentang prinsip Les Haba ni? Tadi saya sebut pasal another dimension kan. Ada dimension. Mungkin gelas tu kita tukar, dia mesti gelas ke? Dia Ataupun mesti kita boleh gelas. tukar. Oh wajibnya gelas lah dalam situasi ni. Dalam Dia tak situasi boleh sebab tukar. mungkin boleh tukar. Kalau cikgu ada idea nak tukar dia. Sebab Yalah, kita nak minum kopi ni cikgu. Itulah yang kita punya M kita nak minum kan. M kita nak minum. Okay. So apa yang saya katakan tentang another dimension ialah ini yang saya faham lah. Kita tukar gelas tu dalam bentuk yang lebih lebar lagi. Sebab bila lebar, dia punya haba tu lebih cepat disejat. Okey. Boleh jadi. Boleh jadi. Itu saja yang saya boleh bagi tahu. Okey. Kemudian kita nak dengar pula daripada Cikgu Azli. Cikgu Azli mencadangkan thermal expansion. Cikgu Azli? Cikgu, tadi saya Ya. tengok daripada list 40 tu, saya tengoklah yang mana ada kaitan dengan suhu, jadi saya ambil tu je lah, terminal expansion. Jadi bila tengok pada definition Google balik apa terminal expansion tu macam mungkin boleh ada kaitan. Apa idea yang boleh, mungkin perkara yang boleh kita buat adalah satu, kita tukar material daripada gelas itu, kita tukar material dia terus, sama. Yang kedua, mungkin kita boleh buat satu gelas yang ada vacuum slot in between of inner wall dengan outer wall. Maksud kita buat satu gelas yang ada vacuum slot, maksudnya itu dia boleh mengurangkan antara interactions of terminal haba tu daripada luar dengan dalam, membezakan antara dua wall. Itu perkara yang mungkin idea lah. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Azli, dan kemudian kita ada tengok kat sini, ada seorang guru tadi, dia bagi solution. Okey, holder that insulate heat Cikgu via Vinti. To be honest, sebenarnya saya termiss bahagian yang 40 principle trees tu. Jadi saya tak berapa mahir nak explain. Cuma saya boleh fikirkan ini satu cara untuk mengurangkan kepanasan pada holder lah. Jadi principle saya tak pasti, mungkin melalui pembacaan ringkas yang saya Google. Mungkin satu tadi berkenaan thermal expansion. Ataupun yang ke-40 kalau tak silap. Yang ke-40 berapa tadi?
Composite material. materials. Ya, menggunakan bahan yang berbeza yang mungkin boleh menebat haba. Itu Boleh dipertimbangkan. pemahaman saya lah. Tak pasti betul ke tidak. Okey. Dan kemudian tadi kita tengok ada juga kat sini cikgu okey. Tadi. Okey, cikgu Nora Zura. 36, prinsip 36 parameter change. Okey, cikgu Zura boleh terangkan? Uh, oh, okay. Ini based on my ni sajalah kan. Okay, saya tengok mungkin parameter change mungkin salah satunya memang betul lah M kita tu kita nak minum kan. So mungkin kalau dari segi bahan mungkin orang tak akan nampak sangat dah kan. Tapi mungkin dari segi parameter change ni mungkin dari segi warna dari merah ke biru. Merah ke biru? Ya. Okey, gelas tu kalau nak Yes, menandakan dia ada. Yes, betul. Kalau dia bisa katalah, kalau dia diisi dengan air panas kan, so dia akan berwarna merah. Okay, kalau dia sudah semakin lama, so warna tu dia akan mula ada berubah di situ lah. Perubahan dia daripada merah ke biru. Macam begitu. Okay. Itu yang difahami lah. Okey, right? Tapi sekarang ini kita nak gunakan gelas tu, air tu mesti panas. Kopi itu mesti panas. Tapi gelas tu yang sendiri mesti sejuk. Jadi bila saya dah dengar penjelasan daripada cikgu-cikgu tadi, kita boleh sebenarnya gunakan yang cikgu-cikgu cadangkan lah. Sekejap, jam saya punya skrin. Mana tadi? Okey, daripada yang cikgu-cikgu dah cadangkan tadi, jadi kita pergi kepada Tinkercad lah. Okey, jadi saya tukar dulu skrin. Okey, cikgu boleh gunakan akaun peribadi ataupun akaun MOE lah. Termasuk kepada Tinkercad. Jadi saya percaya cikgu-cikgu terutamanya cikgu-cikgu RBT mungkin dah ada pengalaman menggunakan Tinkercad, tapi kalau yang belum ada pengalaman kita sama-sama kongsilah. Jadi ini tadi kita pergi balik pada design. Okey, dan saya dah pun terima satu WhatsApp tadi daripada kita punya mentor juga, saya panggil dia cikgu ajalah, Cikgu Sharon. Dia mencadangkan beforehand cushioning. Cikgu Sharon. Cikgu Sharon lah, boleh share juga cadangan cikgu? Hai. Jadi apa yang saya tengok tadi, cawan kamu tu awal sebelum tu dia tak ada pemegang. Lepas tu selepas gambar ajar yang selepas tu ada pemegang. Jadi saya rasa tu ialah mungkin is beforehand cushioning punya inventive principle lah. Okay. Sebenarnya dia adalah parameter, cadangan parameter dia sebenar adalah beforehand cushioning, iaitu parameter pula, prinsip yang ke-11 di dalam prinsip inventif. Jadi kita pergi kepada Tinkercad lah. Jadi kita pergi home balik lah. Okay. Jadi kita cuba yang cikgu-cikgu dah cadangkan tadi. Okay. Kalau cikgu masuk pada Tinkercad, kalau first login, dia memang akan bagi cikgu tutorial lebih dahulu tentang 3D. Dan juga sekarang ini dah ada tambahan di dalam Tinkercad, iaitu kita boleh gunakan block lah. Kalau cikgu-cikgu yang menggunakan cadangan penyelesaian yang menerapkan IoT, cikgu boleh gunakan direct di dalam Tinkercad lah, sebab kita dah ada code block dengan circuit juga dalam ni yang menggunakan apa dia gunakan dalam ni? Menggunakan Arduino di dalam ni. Kemungkinan update yang baru, tak salah saya dah gunakan microbit lah di dalam Tinkercad. Jadi yang kita fokuskan pada hari ini adalah design 3D lah. Okay, design 3D.
Jadi bila cikgu dah masuk, okey, kat sini dah banyak design yang dah dibuat sebelumnya. Okey. Lebih kurang ada 201 dah design yang dibuat menggunakan Tinkercad lah. Ini cuma basic ya cikgu-cikgu. Untuk 3D dia lebih pada basic lah. Okey. Okey, antara cadangan parameter yang kita boleh gunakan di dalam masalah gelas ni tadi adalah kita boleh gunakan selain beforehand cushioning, kita juga boleh gunakan intermediary, prinsip inventif yang ke-24, iaitu kita adakan perantara. Seperti mana yang cikgu Biavinti dah bagi tahu tadi, kita buat satu holder insulate kepanasan. Jadi dalam kehidupan kita seharian sebenarnya kita dah tengok dah sebenarnya ada yang menggunakan insulator. Jadi dia menjadikan pemisah antara ruang kita pegang yang panas dan juga yang sejuk. Jadi apabila kita design di dalam menggunakan Tinkercad, balik pada Tinkercad, kita boleh gunakanlah sekadar nak menunjukkan konsep cikgu-cikgu sekalian. Kalau kita nak ikut time frame pertandingan ini dalam masa 2 bulan ni, kemungkinan kalau kita nak jadikan produk itu betul-betul menggunakan produk sedia ada dengan label kita sendiri apa semua, mungkin mengambil masa lebih daripada 2 bulan. Tetapi kalau kita menggunakan cuma untuk menunjukkan proof of concept kita boleh gunakan 3D lah. Sebab itu tajuk kita petang tadi adalah lebih kepada prototyping. Jadi kalau kita nak buat gelas kebiasaan dia berbentuk silinder. Jadi kita ambil silinder lah, bentuk silinder. Jadi kita zoom sikit, kalau cikgu tengok di sini, bentuk silinder dekat sini dia bersegi-segi sikit. Jadi kalau cikgu nak buang segi dia dan cikgu nak buat dia perfect bulat, walaupun waktu print nanti dia takkanlah perfect bulat, cikgu cuma tarik dia side sini, nak jadikan dia perfect bulat. Okey, sama juga dengan tu nanti, tapi dia masih bersegi lah, sebab dia takkan jadi perfect circle lah cikgu. Kemudian biasa kalau gelas ini dia mestilah ada lubang ke tengah. Kalau dia tak ada lubang dekat tengah, macam mana kita nak masukkan air? Jadi kita ambil satu lagi silinder, kita cuma reduce size dia kepada beberapa mm . Okey cikgu, untuk Tinkercad ni dia punya kiraan sebenar design adalah dalam bentuk dalam ukuran milimeter. Okey. Jadi kita tarik saja ke tengah dan cikgu pergi cikgu select saja semua, ataupun kalau cikgu nak gunakan keyboard Ctrl A sajalah. Dan kita pergi kepada ini cikgu, align. Jadi kita susun dia sama-sama berada di tengah dan cikgu klik pada yang silinder yang hollow ni, cikgu tarik dia ke atas. Dan cikgu group semula, cikgu select semua dan cikgu groupkan. Baru nampak gelas kita ni berlubang. Jadi kita boleh ambil juga shape yang lain macam ni. Contoh dia ini donat. Donat tube. Salah saya. Terus nak jadi donat. Okey. Jadi cikgu nak jadikan dia perantara keluar. Kita boleh besarkan lah dia. Kita pergi besarkan saiz dia dan kita masukkan kita punya gelas ke dalam. Ini lebih kurang lah cikgu. Sekadar general. Cikgu-cikgu boleh explore sendiri nanti. Kebiasaan dia untuk Tinkercad ni sebenarnya lebih baik cikgu sendiri explore macam mana rupa produk yang cikgu nak buat tu nanti. Jadi kita ada satu insulator. Memang nampak tebal kat sini, tapi bergantung kepada design cikgu sendiri nanti macam mana cikgu nak buat. Okey, tentang masalah-masalah yang cikgu nak selesaikan,
dengan desain cikgu sendiri. Okey, setakat ini untuk tutorial Tinkercad ini. Sebenarnya saya memang ada bercadang lah, sebenarnya ada masa untuk cikgu-cikgu mendemokan sendiri dan menghasilkan produk sendiri. Adakah cikgu-cikgu nak buat ataupun tidak? Kita ada satu latihan menggunakan Tinkercad. Saya akan bagi cikgu satu masalah dan cikgu kena buat satu desain. Adakah cikgu-cikgu nak buat ataupun tidak? Atau nak tunggu semasa pertandingan baru kita nak demo? Okey. Boleh cuba-cuba dulu. Okay, cikgu buka Tinkercad dan cikgu cuba explore. Nanti saya akan bagi satu permasalahan dan cikgu cadangkan penyelesaian cikgu. Okey, untuk kelas Tinkercad dari masa ke semasa saya akan buat. Nanti kita akan maklumkanlah dalam grup pertandingan. Kalau saya nak explain tentang Tinkercad secara detail kat sini mungkin akan mengambil masa yang lama lah. Tapi saya cuba ringkaskan memandangkan masa kita yang singkat lah untuk bengkel hari ini. Tapi kita akan buat dari masa ke semasa lah. Okey, adakah cikgu-cikgu ingin menyahut cabaran pada petang ini? Kita cuba-cuba saja petang ini. Salah tak apa. Yang penting kita cuba dulu. Boleh cikgu-cikgu? Ya, cikgu tengah membuka Tinkercad semua sekarang. Okey. Jadi kita akan ambil masa 10 minit selepas ini. Kita balik kepada... terfikir donat bahaya ni. Lapar ni. Pukul 3 dah jam. Patutlah lapar. Okey, jadi kita tu. Okey. Jadi kita cuba buat satu idea generation activity hari ini. Okey, di mana? Okey, masalah dia sekarang ni, Aiman ni dia nak minum kopi ais. Tapi kopi ais ni dia letakkan dalam satu paper cup. Okey, satu paper cup. Tetapi Aiman tak nak pegang gelas itu sebab berlakunya kondensasi. Okey, ais mencair dan menyebabkan gelas itu basah di luar lah. Dan juga apabila gelas itu dia pegang, gelas itu sangat licin. Sebab Aiman tak nak tangan dia basah. Jadi menggunakan Tinkercad, cikgu cadangkan satu penyelesaian untuk Aiman. Okey, dalam masa 10 minit. Apa sekarang? Okey. Dalam masa 10 minit, cikgu buat desain cikgu terlebih dahulu. Dan berikan satu atau lebih apa nama tu? Prinsip inventif yang cikgu gunakan dalam cadangan penyelesaian. Okey, kita ambil masa 10 minit daripada sekarang. Kita jumpa balik pada pukul 3.29. Okey. Jadi dapat cikgu-cikgu sekalian, jangan potong cube nanti. Itu dah potong kek ke tu. Kita dalam musim hari raya ni. Okey, jadi ada cikgu-cikgu yang berani nak share. Okey, saya stop share dulu. Kita bagi peluang kepada cikgu-cikgu untuk share dulu. Okey, kalau tengok kat sini memang dah nampak mencubanya Cikgu Nurida. Okey, Cikgu Nurida boleh bentangkan? Malu. Tak apa, salah tak apa cikgu. Kita dalam proses belajar.
Ah, oke. Saya coba share screen ya. Ini yang saya buat dia terapung. Oh, terapung. Dahsyat nih. Terbang kelasnya. Oke, jadi kalau kita tengok sini kita dah dapat buat holo. Oke. Oke, kita boleh main ke situ lah. Cube yang kita tekan tu kita memang boleh situ. Oke, tapi dia terapung sikit lah. Itu tak ada masalah. Sama-sama kita belajar juga. Oke, kemudian kita nak tengok daripada Cikgu Via Vinti. Siap ya. Sekejap Nampak cikgu? Masih skrin Cikgu Cikgu saya. Mana mau stop nih? Share kah? Di atas Cikgu Nolida. Ini kah? Di atas. Post Dapat? share. Stop share. Ada butang. Post. Stop share. Ya, ya. Oke. Oke. Oke, sekarang kita tengok Cikgu Via Vinti ya. Nampak tak cikgu? Nampak? Oke. Jadi nak buat tube tu berada ke tengah. Oke, Cikgu tekan tube tu. Yang kuning. Ada nampak kon tu yang berwarna hitam. Ini. Tekan tu dan Cikgu naik ke atas. Macam tu. Nanti Cikgu boleh discover lah. Nak besarkan dia, nak centerkan dia. Jadi pada kebiasaan dia, okay, daripada desain yang Cikgu dah buat ni, kita boleh lihatlah sebenarnya konsep ini memang kita dah sedia pakai di luar sana. Kedai-kedai kopi pula, kedai-kedai kopi lah, kedai-kedai minuman macam Tea Life, apa juga yang ada dekat sini, Shetty, Starbucks pun dah gunakan benda ni dah lama dah sebenarnya, cuma cadangannya. Okey, dari segi prinsip inventif sebenarnya dia menggunakan prinsip ke-24 intermediary, perantara kalau kita nak tukarkan dalam bahasa Melayu, ataupun yang dekat dengan konsep intermediary ini adalah beforehand cushioning lah, ataupun prinsip yang ke-11. Jadi okey, terima kasih Cikgu atas okey, jadi kembali kepada slide. Okey. Saya tunjuklah macam mana. Sebenarnya dia konsep dia lebih kurang sama dengan apa yang kita buat tentang gelas yang panas lah. Kita buat benda yang sama. Di gelas sejuk pun kadang-kadang sebab kita ni ada di antara kita memang tak nak pegang pun gelas yang basah ni. Jadi macam Aiman tadi pun itulah, teruk sangat dia Aiman tadi, dia tak nak pegang. Jadi okay. Jadi sebagai konklusi dia, okey, kita dah berada di pada hujung ni. Nanti kita akan teruskan kita punya tu lah. Sebagai penutup adalah 3D ni bukanlah satu kewajipan bagi cikgu untuk buat dalam pertandingan ni, tetapi ini sekadar suggestion. Okey, tadi saya dah scroll dekat chat tadi. Mana tu chat tadi ya?
Cikgu Dom tadi ada tanya, mesin 3D siapa yang sediakan? Kita takkan sediakan mesin 3D ini, tapi saya akan bantu cikgu print lah. Okey. Okey, dan insyaallah saya akan bantu cikgu untuk print ini secara percuma. Okey, secara percuma. Kita nak bantu cikgu-cikgu lah untuk design. Okey, cikgu Nur Azura pun ada share dia punya design kat sini. Okey, dia banyak step dia kat sini. Cikgu Nazura dia buat ada pemegang gelas dia warna pink. Dahsyat. Okey, tapi kita boleh tengok kat sini kalau yang dapat download gambar yang Cikgu Zura send tadi tu. Kalau kita tengok gelas dia tebal. Jadi Cikgu Zura boleh ceritakan sebelum kita pergi konklusi kita ni lah. Boleh ceritakan kenapa gelas tu tebal? Gelas tu tebal. Tebal gelas tu. Okey. Salah satunya macam kalau saya lah, sebab saya tak suka pegang gelas basah sebenarnya. Akibat daripada sama macam Aiman lah ni. kondensasi kan. Sama macam Aiman lah, satu spesies sekali. Okey. So jadi saya suka yang gelas tu dia ada pemegang. Jadi gelas tu dia tak terkena kan. So dia tak adalah kalau selalunya kalau condensation kan dia akan di mana permukaan cecair tu dia akan terkena pada bahagian permukaan yang ada di kawasan tu lah. Jadi saya fikir better buat pemegang yang sebelah tepi tu sahaja dan agak tebal sedikit lah macam begitu. Kalau tebal tu kalau gelas tebal ni sebenarnya kalau kita fikir secara realiti lah. Kalau secara realiti dah, kalau gelas ni tebal sangat, kita nak minum susah. Nanti bocor mulut nanti. Okey, tapi tak apalah. Itu sekadar kita santai-santai untuk belajar. Kita tengok apa yang kesesuaian dari segi kita punya penyelesaian. Dan juga admin kita pun ada share tentang gelas dia. Gelas dia ni warna oranye. Dia pun mencuba juga ni. Bagus admin kita ni. Dia mencuba gelas dia warna oranye. Tapi saya tengok dalam gelas dia ni dia taklah silinder sangat dia ni. Dia bujur sikit gelas dia. Mungkin admin boleh share juga kenapa gelas dia macam bujur ya rupa ni. Bujur ke pula? Bujur rupa dia ni. Sekejap ah. Oh, dah tebal kan. Okey. Tapi dia itulah belakang gelas dia dekat dengan pemegang tu nampak nipis, tapi belah kalau kita tengok belah orang yang nak minum tu. Okey, tapi itulah kalau guna Tinkercad ni cikgu, pengalaman saya sendiri, kita discover, kita cuba. Kalau ada di printer kita print. Salah drag kali. Salah drag kan? Salah drag. Tidak masalah. Jadi kita sentiasa mencubalah. Jadi satu pesanan saya untuk slot kita ni sebenarnya untuk 3D design ini dalam merencanakan idea kita kena banyak mencuba design kita. Macam saya punya finger pen tu sebenarnya adalah design ke-8. Sebelum ni banyak design yang saya buat, tapi itulah bila dah discover apa lagi kesesuaian, sebab design dia mula-mula memang sangat-sangat kecil. Kau tahu jari siapa boleh muat tu. Tikus pun kita muat jari dia. Dari segi itu juga kita tekankan konsep STEM lah dari segi pengiraan saiz dan sebagainya lah. Dia apa yang kesesuaian dan kita kaitkan dengan penyelesaian kita berdasarkan prinsip TRIS yang kita ada cadangkan. Kita boleh itulah hasilkan satu idea yang lebih menarik dan lebih unik, yang tak sama dengan ada yang di pasaran. Jadi sebagai kesimpulan dia, kita sebagai orang yang baru di dalam 3D design ni, walaupun 3D design dengan 3D printing ini sebenarnya benda yang dah lama dah. Pada tahun 1970 lagi cikgu, bukan benda yang baru. Yang baru adalah cuma kita baru nak pakai. Sebenarnya dia bukan benda yang baru, tapi sebenarnya dia benda kita baru nak pakai.
Oke, jadi kita boleh gunakan sebagai desain model kita ataupun proof of concept yang seperti mana saya beritahu tadi lah untuk kita jelaskan ide kita. Jadi itu saja daripada saya petang ini. Ada apa-apa soalan boleh berhubung dengan saya. Dan saya ucapkan terima kasih lah atas kesudian cikgu-cikgu untuk slot pada petang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Taufik. Jadi siapa-siapa yang dah ada nanti later on dah ada design on your 3D product, jangan lupa approach Cikgu Taufik sebab dia dah ada offer tadi kan. InsyaAllah there will be a prototype lah. So I think we have ended quite a bit early. So for the launching part nanti, kita akan start pukul 4. Okay. So nanti kita rehat sekejap. Then we start again by 4 PM for the majlis perasmian nanti.